Okey, insya-Allah. Jadi kita kena pandai-pandai lah raya ni. Puasa tak belum habis lagi ni. Banyak masa dihabiskan. Kadang-kadang terlepas kita punya tarawih kadang Ustazah. Mencari barang balik kampung lagi. Bergaduh lagi balik kampung Ustazah. Kita perlu start gaduh lagi. Seorang utara, seorang timur bergaduh. Nak makan apa raya, sate ke, nasi biryani bergaduh. Lansir biru ke hijau bergaduh. Semua nak bergaduh raya ni, masya-Allah. Banyak yang nak perkara nak perlu digaduhkan. Berkaitan dengan raya Ustazah. Soalan terakhir dan juga mungkin Ustazah boleh buat kesimpulan. Ramai yang balik raya nanti ni dah akan berkumpul sebuah keluarga. Maka berkumpullah adik-beradik yang mana ada adik ipar dan sebagainya, adik ipar, kakak ipar dan sebagainya. Di sana ada aurat-aurat yang masih dijaga lagi, tetapi kadang-kadang oleh kerana nak menjaga silaturahim, lama tak jumpa, muamalat tu mereka terlebih-lebih dalam muamalat tersebut. Melebihi melalui bergaul senda, salamnya kadang-kadang tak jaga sebagainya. Kemudian berhias, tidak menutup aurat dan sebagainya. Macam mana kita nak sempurnakan kita punya inilah muamalat dalam bila-bila mana kita balik kampung berkumpul ramai-ramai ni Ustazah. Dipersilakan. Tidur kan? Betul. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, sebagai kesimpulan, kita nak Aidilfitri, masya-Allah. Minta maaf lah ya kalau macam coretan suami isteri tiba-tiba tak mengenai, tidak bertepatan dengan hasrat daripada pihak penganjur. Bila kita balik raya, subhanallah, saya sendiri mengakui akan berlaku konflik tu lagi-lagi apabila kita ni duduk di perantauan. Kalau duduk di rumah sendiri, kurang konflik. Maksudnya sekejap pergi rumah mak, sekejap pergi rumah sebelah sini. Tapi kami sama-sama merantau, akan ada konflik tu bukan sebenarnya daripada kita, tapi daripada luar. Kejap sana, bila nak sampai ni? Kita ni baru sampai sini, ni macam mana ni? Kata ni, sampai kadang jam pun dikira. Kita kena bahagi dua. Sebab kita dua-dua merantau. Subhanallah. Akhirnya bila sebelah sini menekan, sebelah sini menekan, kita jadi tertekan, akhirnya boleh berlaku konflik. Tapi kita ingatlah pada hari raya Aidilfitri ini adalah hari kita nak berkasih sayang, nak bersilaturahim. Di situlah perlu adanya toleransi. Jika ada yang panas, ada yang sensitif, ada yang cool, ada yang diam. Subhanallah. Tapi encik moderator tadi bertanya berkenaan dengan bagaimana dengan suasana hari raya bila bercampur gaul. Saya nak sebut pasal aurat lah, muslimin muslimat. Yang paling susah nak dijaga adalah aurat dengan ipar. Di dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa'i faqala rajulun minal ansar ya Rasulullah, afara'aital hamwa?" Qala alhammul maut. Yang bermaksud, berjaga-jagalah kalian daripada masuk menemui kaum wanita. Seorang lelaki Ansar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah pandangan kamu tentang ipar? Tentang ipar dua ini?" Lalu Nabi menjawab, ipar adalah maut. Bukan maut kematian tu. Soalnya Nabi beri peringatan, ipar itu bahaya. Ipar itu maut. Berhati-hati, berjaga-jaga berhadapan dengan ipar. Bukan suruh membenci, tapi jagalah batasan. Sebab ramai orang dia jaga batasan dengan jiran, jaga batasan dengan rakan sekerja. Boleh jaga batasan ni sebab kita rasa memang betul-betul mereka itu adalah ajnabi, orang asing, orang jauh. Tapi bila ipar kita rasa rapat, kita rasa dekat. Bila dekat dapur tu boleh rasa macam selisih pun tak apa. Bila ipar tu kalau tepuk pun tak apa. Bila ipar tu boleh gelak-gelak besar, tak perlu dijaga. Bila ipar tu aurat jadi ringanlah pula. Sebab itu bila Nabi sebut, ditanya oleh lelaki Ansar, bagaimana pendapatmu tentang ipar? Lalu Nabi jawab, ipar itu maut. Dan saya pengalaman handle masalah rumah tangga, ada banyak kecurangan berlaku dalam rumah, kecurangan berlaku sebab ipar duai. Curang berlaku, zina berlaku di antara ipar duai. Terlalu banyak. Hari ini pengakuan-pengakuan terlalu banyak. Ada banyak faktor. Bila duduk dalam satu rumah, walaupun jumpa 2 hari, 3 hari berkumpul, dia boleh melihat lebih. Kalau wanita lain, dia dapat lihat sikit-sikit je. Jumpa rakan sekerja, jumpa selisih-selisih. Tapi dah duduk satu rumah, boleh nampak bagaimana perjalanan dia pergi ke dapur, cara makan, cara duduk, cara baring,
perjalanan pergi ke pergi ke tandas, keluar daripada tandas. Oi, semua ni Allahu Akbar, bukan mudah nak dijaga. Subhanallah, muslimin muslimat. Aurat dengan ipar sama sahaja aurat dengan lelaki di luar sana, sama. Batasan dengan ipar sama sahaja, tidak ada beza. Bukan ada ringan dan sebagainya. Tetap kena jaga batasan. Namun ada beberapa keringanan yang sedikit saja. Contoh, yang paling susah nak dijaga bagi wanita di dalam rumah, yang pertama lengan, sebab kita perempuan basuh-basuh pinggan. Yang kedua kaki, sebab kita nak pakai stokin 24 jam di rumah agak sukar, agak susah. Di sinilah kalau nak sebut kelonggarannya ialah ketika berada di dalam satu rumah. Saya pun adik-beradik 10 orang. Berapa ramai ipar yang balik? 9 orang adik-beradik semua dah nikah. Saya anak yang kedua. Tinggal yang kecil saja, Nabilah belum nikah. Adik-beradik perempuan 7 orang. Jadi ramai ipar lelaki. Bila berkumpul memang ramai. Sebelah suami pun ramai ipar. Rumah kita kumpul-kumpul, situlah tempatnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi mungkin disebabkan latar belakang keluarga yang dah daripada kecil dijaga. Saya sendiri pada kecil, mak saya nak cakap dengan sepupu pun mak ayah saya tak bagi. Kalau nampak borak dengan sepupu pada masa sekolah menengah, mak akan panggil, Asma sini, itu sepupu, jaga batasan. Jangan bergurau berlebihan, itu sepupu. Selalu diingatkan. Sampai kita dengan sepupu pun memang janggal. Maksudnya sangat menjaga batasan. Nak borak lebih pun segan. Sebab dah dijaga daripada kecil. Jadi bila kita nikah, kita tidak susah sangat. Tapi saya faham bagaimana keluarga yang tak biasa, latar belakang keluarga berbeza. Kalau saya memang pakai stokin 24 jam. Maksud kecuali dalam bilik je lah. Maksudnya di dapur ke di mana ke, dan pakai stongang ni pun sama sepenuh masa. Jadi bila basuh pinggan tak apalah basah pun. Tetapi biasanya mak ayah akan pesan, ipar jangan pergi ke dapur. Jadi perempuan lebih bebas sikit. Ipar lelaki jangan pergi ke dapur. Bukan nak suruh dia malas, bukan nak suruh jadi raja, tapi nak jaga aurat. Jadi kami di dapur wanita lebih selesa sikit. Jadi bila kita sisi lengan untuk basuh pinggan mangkuk, kemudian kaki tu kalau pakai sepanjang masa pun kita rasa tak selesa. Jadi bagi kita yang rasa tidak mampu untuk pakai tutup aurat kaki, sebab mazhab Syafi'i kita, kaki adalah aurat, dan pendapat yang paling kuat adalah kaki itu aurat. Walaupun ada pendapat daripada mazhab yang lain, pendapat yang mengatakan kaki itu tidak aurat, tapi kita cenderung berpegang. Dan kalau kita tengok daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan sendiri, mengambil keluar daripada khilaf itu lebih baik. Maksudnya bila khilaf aurat ke tidak, keluar daripada khilaf dan ambil berpegang kepada aurat itu lebih baik. Lebih selamat. Lebih selamat. Tapi siapa yang berpegang kepada pendapat yang lain dan mengambil keringanan ketika di rumah, maka ia dibenarkan. Cuma saya nasihatkan, labuhkan sikit kain, labuhkan sikit baju. Subhanallah. Dan janganlah bila dah terselak, bila perasan ada ipar, kita berhentilah sekejap. Bukannya segan sebenarnya nak tunjuk lengan. Sebab kita tahu lengan ini memang aurat. Ini tidak ada keringanan. Kaki saja ada perbahasan. Sebab itu bila duduk dalam satu rumah begini, yang perlu kita ingat kedua-duanya. Lelaki tundukkan pandangan. Mata tu jangan duduk tengoklah kepada kaki lengan. Pandai-pandailah kalih-kalih. Jadi dua-dua main peranan besar. Lelaki tundukkan pandangan. Wanita pula jaga tidak dipandang. Maksud jangan buat sesuatu sampai dipandang. Kadang-kadang tu bila dalam rumah dah selesa, pakai macam mana? Pakai kain batik, pakai baju t-shirt. Macam mana tak memandang? Okey, lelaki jaga supaya tidak memandang, perempuan kena jaga supaya tidak dipandang. Sebab itu di dalam rumah pun bila ada ipar kena pakai pakaian longgar. Subhanallah, tak boleh walaupun ala dalam rumah takkanlah nak formal. Subhanallah, ketika inilah teruji keimanan kita. Di saat yang mudah kita beramal dengan Islam, kita belum betul-betul teruji. Tapi saat kita sangat susah untuk beramal dengan Islam, beramal inilah betul-betul teruji. Muslim-muslimat, kita tahu suasana di India. Suasana di India kita tahu kan? Wanita-wanita di India sampai dibunuh, sampai disembelih, sampai dibakar kerana nak menutup aurat. Kerana nak menutup aurat. Baru ni ada wakil yang nak bekerjasama dengan kami untuk ibadah korban. Dan mereka ni dah buat 15 tahun, antaranya ibadah korban di India.
Dia kata ustazah, untuk pengetahuan ustazah di India, bila ibadah korban, kita kena bahagi dalam kotak yang tak nampak. Ibarat macam kotak tu kotak lain. Kalau mereka tahu kita buat ibadah korban, bahkan penyembelih tu pun mungkin akan dibunuh. Orang yang terima daging korban pun dibunuh. Sebenarnya penindasan terhadap umat Islam di India sebenarnya dah lama. Cuma sekarang saja secara terbuka orang kongsikan. Dia kata terkejut kami di sana ustazah bila pergi jumpa wanita-wanita free hair umat Islam hafal 30 juzuk Al-Quran. Hafal 30 juzuk Al-Quran free hair. Sebab bila mereka pakai tudung sekian-sekian, mereka akan ditindas mereka sekian-sekian sampai mereka dibunuh, dan mereka memang dah dibunuh. Bukan hanya diukut, memang dah ada yang dibunuh. Betapa sukanya mereka nak menutup aurat. Tetapi kita di sini tidak ada halangan langsung. Yang menghalang adalah hawa nafsu sahaja. Dan Allah uji kita nak taat kepada perintah Allah. Istiqamah menutup aurat ni ada waktu senang, ada waktu sukar. Dan waktu yang sukar ni seperti mana waktu-waktu bila kita balik Aidul Fitri begini. Sebab itulah subhanallah muslimin muslimat. Kita cuba. Tak apa, kita faham. Masya Allah. Ya, faham. Ini yang kita pergi umrah sama-sama tu? Bukan. Tak. Kita faham dan kita insya-Allah cuba istiqamah, jagalah sebaik mungkin aurat. Bila di hari raya kita tidak mahu, kita baru selesai ibadah sebulan Ramadan, tetapi kita telah menghimpun 4 dosa-dosa yang besar bermula daripada 1 Syawal. Na'udzubillahi min zalik. Sama juga bersentuh bersalam, yang haram tetap haram. Tapi kalau tidak ada pilihan sangat, kan, tiba-tiba bapa sepupu, umur dah 50 lebih, bapa sepupu, aurat tak bapa sepupu? Bapa saudara tak aurat, tok saudara, datuk saudara pun tak aurat. Tapi ini kita punya sepupu, lepas tu bapa dia. Kita punya sepupu, bapa dia. Sudah, dah pening kan? Mak dia, mak saudara kita. Tapi suami mak saudara, iaitu suami mak saudara aurat. Kalau mak saudara kita, ya, kalau bapa saudara kita tak aurat. Tapi ini mak saudara. Jadi suami mak saudara aurat. Umur dah 50 lebih, tiba-tiba holo. Kita nak buat macam mana? Kita buat lapik lah. Itu antara kelebihan bila tudung labuh sikit kan. Lapik. Kalau tak ada pilihan, kan dikatakan sombong, lapik. Salam macam tu je. Kalau pagi-pagi raya kita nak buat minta maaf, haram, habis. Takut putus silaturahim. Ataupun sekarang ni zaman Covid, tapi Covid dah tak, semua orang dah salam, kita dah endemik, subhanallah. Mungkin kita boleh buat macam ni. Macam tu kan, subhanallah. Ada orang dah ready, wallahu alam, usahalah sedaya upaya. Ataupun antara cara bijak sebagai penutup muslimin muslimat, nanti tim kita kena keluarkan dah siapa boleh bersalam tak bersalam dalam bentuk gambar. Kemudian aurat siapa boleh ditunjuk dengan tidak. Nanti awal-awal lagi dah share dalam grup family. Awal-awal lagi dah share grup family, buat je caption. InsyaAllah kita sama-sama beramal ya raya ni. Nak cakap lebih takut kena pelik, nanti orang marah dan sebagainya. Sebab kadang-kadang ada keluarga yang berlatar belakang yang baru saja nak berhijrah dan sebagainya. Mereka merasakan bahawasanya apabila hijrah saja, mereka makin berjarak, makin jauh. Kalau dulu boleh sentuh, kalau dulu boleh pegang, tiba-tiba tak boleh. Jadi kadang-kadang makan masa, kita mulalah slowly. InsyaAllah Allah akan bantu bila niat kita jelas dan benar.